Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan untuk semua. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, insya-Allah saya akan membicarakan tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Pada zaman Kesultanan Melaka, Islam masuk melalui para miswara, iaitu Raja Melaka yang memeluk Islam pada tahun 1414 Masihi. Pada ketika itu, pemerintah suka akan pendidikan Islam. Diadakan program-program pengajian Al-Quran. Mereka menghormati ulama, menghormati program-program agama, menyanjung tinggi kitab-kitab agama. Pendidikan Al-Quran diberikan kepada anak-anak, diajarkan oleh ibu bapa sendiri, dan ada yang dihantar ke rumah-rumah guru yang mengajar Al-Quran. Ada juga yang mengatakan apabila pelajar bertambah ramai, pengajian Al-Quran itu berpindah ke istana ataupun masjid untuk mereka mempelajari Al-Quran. Setelah itu, pendidikan makin bertambah kepada ilmu fiqh, tauhid, tasawuf dan falsafah Islam. Perkembangan tersebut sehinggalah ke zaman penjajahan. Kerana apabila Malaysia dijajah, pendidikan Islam dikurangkan. Mata pelajaran pendidikan Islam dibawa ke petang. Pada waktu pagi dipelajari mata pelajaran akademik untuk membaca, menulis dan mengira. Pengajian Al-Quran dibawa ke waktu petang. Terusnya pelbagai penekanan ataupun tekanan yang dihadapi ketika itu menyebabkan ibu bapa mengambil alternatif untuk menghantar anak mereka ke negara lain seperti Patani, Mesir, Mekah untuk menuntut ilmu agama. Namun demikian, selepas Malaysia merdeka, pendidikan Islam kembali mendapat tempat di sekolah-sekolah. Melalui Penyata Rahman Tarikh, peruntukan diberikan untuk kurikulum pendidikan Islam. Seterusnya, pendidikan Islam juga walaupun tidak diberi penekanan untuk peperiksaan, tetapi tetap ada di dalam sukatan pelajaran, sehinggalah diwujudkan kurikulum bersepadu sekolah rendah, di mana dalam kurikulum tersebut dinyatakan secara jelas tentang pengajian pendidikan Islam. Seterusnya diwujudkan pula kurikulum bersepadu sekolah menengah, yang mana ditambah baik lagi berkaitan dengan kurikulum pendidikan Islam. Sehinggalah ke peringkat seterusnya, kurikulum baharu sekolah rendah, dan kita ada juga kurikulum baharu sekolah menengah. Sehinggalah yang terkini kita ada kurikulum standard sekolah rendah dan kurikulum standard sekolah menengah, yang mana sesuai ataupun menuju ke era pembelajaran abad ke-21. Bagi mendapat maklumat lebih lanjut, saya menemu bual beberapa orang dari pelbagai generasi untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan pengalaman mereka sewaktu pengajian mereka dulu, khusus untuk pendidikan Islam. Semoga video yang saya sajikan dapat membantu memberi pengetahuan kepada saudara-saudari sekalian. Jom kita saksikan. Assalamualaikum. Saya dahulu mengaji di sekolah kebangsaan Kampung Bukit Mukim Tobir. Waktu sekolah pagi sampai pukul 1. Lepas tu belah petang masuk pukul 2, keluar pukul 5. Pagi belajar apa? Pagi belajar ni akademik ke. Ni lah Bahasa Melayu pula. Okey. Petang? Petang akhlak, tajwid, tauhid. Lepas tu pembelajaran tu macam mana? Dia ada menulis ke membaca ke? Tulis pada baca pada malah hafaz. Mulut pada kaya sekolah baju putih kan biru. Perempuan? Laki-laki pun sama baju putih, tangan sekerat tu. Selok pendek. Oh, orang perempuan pakai tudung tak? Tak. Oh, tak pakai tudung. Tak pakai tudung lagi masa tu. Guru? Guru perempuan tak ada masa tu.
Hak laki-laki semua. Cikgu Loh, Cikgu Abdullah, tu Cikgu Ismail. Okey, selalu dalam kelas ustaz mengajar guna apa dalam kelas? Mulut belajar tulis terus kita lah tulis pula jawapan pula. Tulis dekat papan hitam lah. Dia tulis soalan penuh papan hitam, lepas tu kita jawab lah. Jadi kalau macam subjek Al-Quran tu macam mana cara dia mengajar? Tu dia baca kat dia tanya kita tadi. Dia baca satu ayat, dia tanya ni apa dia. Lepas tu ada latihan tak? Ada periksa kan periksa ni duduk seorang-seorang tu. Tulis ke lisan? Tulis. Di surau dia ajak ambil ayat semayang mula-mula. Lepas tu dia ajak semayang. Dekat semayang jemaah dengan dia. Dengan ustaz. Asal lah Zuhur ni ya baru ada sampai ni. Lepas darjah 5 naik tingkatan 1 lah. Kalau nak sambung, tak sambung ada lah. Okey, kita belajar belajar orang kata ilmu apa 60-an lah. Tahun 60-an lah. Tahun 60-an. Apa orang kata ilmu alam. Tawarikh. Tu dia. Tawarikh tu apa sejarah? Tawarikh tu sejarah lah. Lepas tu bahasa Melayu. Bahasa agama. Okey, agama mengaji apa tu? Agama ni lah mengaji apa, mengaji bab-bab tajwid apa. Okey, kalau dulu mengaji di sekolah, lepas tu macam di rumah ada mengaji tak? Ada. Mengaji. Mengaji apa tu? Mengaji Quran, mengaji jahmah lah. Mengaji Quran lah. Diri kan rumah untuk guru. Mak pergi rumah untuk guru. Bila tu waktu dia? Malam? Malam. Pakai pelita ni apa orang kata, ambil daun nyok. Nyamuk, buat nyamuk. Pi ngaji. Nak lagi nak balik dah malam, pi petang. Pi awal. Nak balik malam. 3 jam lah. Ajak Quran saja. Ajak Quran saja. Ajak Quran, ajak nasyid. Ada ajak nasyid. Quran tu maksudnya baca ke tafsir apa semua? Dia tak tafsir, dia ajak kita mengaji, lepas tu dia sampai time dia ajak, dia mengajak seorang-seorang, panggil seorang-seorang. Kita baca. Kita baca tengok. Kalau dia dengar kita baca. Kalau kita baca tak kena, baru dia tegur. Habis tu dia suruh kita. Lepas tu dia baca pula, kita ikut dia. Kalau cikgu baca, kita ikut cikgu. Macam semayang apa tu belajar milah? Di sekolah kau rumah tok guru? Sekolah pun belajar. Di sekolah pun belajar saya. Aku di rumah guru pun malam belajar saya. Dia ajak macam mana tu? Dia ajaklah cara nak duduk kaki tu geram lagu mana, nak rokok lagu mana, nak baca apa semua lah. Nak baca lagu mana. Bacaan lagu mana. Dia ajak semua lah. Kalau tak betul faham. Tibai. Dengan rawatan. Tibai dengan rawatan. Nanti waktu ni yang kata dulu budak-budak nakal lagi. Cikgu balut kan. Waktu bawa upih pun di belakang. Balut. Relax. Macam di rumah mak ayah ni tak? Marah tak aku tak semayang? Mak ayah suruh lagu tu lah. Ayah tapi kita dulu ni, kalau mak ayah pokok dulu bagi kita ngaji kan, mungkin kita boleh juga lah. Tapi mak ayah ambil berat. Buat kerja ya. Ajak pergi buat kerja. Ajak pergi buat kerja ya. Pergi padang. Zaman dulu ni buat bendam. Pakai kapal, lembu, ngalau. Jom kita pergi padang, kita pergi padang. Tak pergi sekolah? Tak pergi sekolah lah, cuma nampak diri. Nampak diri. Apa dia buat dulu, kita kena buat. Yuran je nak aku, yuran? Yuran tak bayar, cikgu bagi duit kadang-kadang cikgu orang. Dulu.
Jadi hang main sekolah sudah semua dah. Apa aku bayar diorang. Tak ada duit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi InsyaAllah wabarakatuh. saya nak tanya sikit pasal sejarah dulu berkaitan dengan pendidikan Islam zaman persekolahan Datuk dulu. Boleh ceritakan sikit? Pada zaman dulu ni, masa di sekolah rendah kita ni, pendidikan Islam ni kita mengaji more on the superficial basis rather than in great depth as has been done now. Jadi kalau kita tengok balik zaman kami dulu ni, kalau sekolah ni, kalau mengaji Quran ni, kami mengaji di rumah di sebelah petang. Lepas tu kalau yang lain-lain tu, kalau bila sekolah kita ada mata pelajaran agama Islam, tetapi ianya adalah lebih kurang menggunakan silibus yang begitu simple, yang begitu straightforward dan tidak in great depth seperti yang ada sekarang. Pada zaman dulu kami belajar agama ni special kelas, iaitu di sebelah hari Sabtu daripada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari, yang diajak oleh ustaz-ustaz yang berkenaan. Semasa tu kami di Sekolah Kebangsaan Sultan Tunku Abdul Halim di Al-Astar. Lepas tu bila masuk ke sekolah menengah daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 tu, kita diajak agama ni dalam satu minggu dalam beberapa period saja yang dia bagi. Lepas tu keseluruhannya saya rasakan dia ajak pada 4 lah. Yang pertama ni dari segi dia punya sejarah Islam, lepas tu dari segi fiqh dia. Jadi yang mana yang pandai agama ni, yang mana yang datang dari kampung-kampung ni, dia belajar sendiri, ataupun mak bapak dia ni adalah ustaz-ustaz ataupun cikgu-cikgu yang berdampingan dengan orang-orang agama dan lain-lain lagi. Tapi yang lain itu hanya superficial saja. Jadi mata pelajaran agama ni kalau lulus pun tak apa, tak lulus pun tak apa. Dan kalau kita nak ambil point untuk nak masuk tingkatan 6, kita kena ada dalam 4 grup tu agama tak dimasukkan sekali. Cumanya dalam tahun-tahun yang terakhir inilah baru kita tengok dari segi pengajaran agama ni. Kalau kita tengok dulu zaman kami ni, kalau dari sejarah pun, sejarah agama Islam ni tak diajar. Tapi di akhir-akhir ini, bila universiti kebangsaan dibuka, Universiti Sains Malaysia dibuka, barulah sejarah Islam ni diajar. Kerana zaman dulu kalau kita belajar sejarah ni di pangkat sekolah menengah, kita belajar sejarah Eropah, sejarah Asia Tenggara, sejarah Asia dan lain-lain lagi. Tapi bila penekanan diberi kepada sejarah Islam tu, barulah kita lihat banyak pelajar ni alih kepada mata pelajaran itu, dan tumpuan mereka tu lebih terbuka kepada pengajian Islam. Jadi macam dengan dulu ni, kaedah dia guna ni adalah gunakan kapok, lepas tu blackboard tu, dia tulis pakai tu lah. Nak guna benda-benda lain yang lebih sophisticated tidak ada. Mungkin juga pada zaman tu, zaman mula kemerdekaan, dengan kekurangan bahan, kekurangan pengajar, kekurangan itu dan ini, bermakna kaedah tu yang dibuat dah hanya secara basic saja. Lebih lepas tu tidak ada. Belasan tahun. Okey, sampai Datuk. dah sekarang ya. Sedikit nasihat untuk bakal-bakal guru, Datuk, guru pendidikan Islam ni. Bagi saya, bakal guru ni, kalau boleh ni, tolonglah bentukkan anak masyarakat kita ni, anak society kita ni dengan keagamaan yang dalam. Kerana apa, kita lihat kita di dunia ni bukanlah kekal, hanya sebentar saja. Selepas tu dunia di akhirat itulah yang kekal abadi. Jadi kalau boleh itu, tolonglah sacrificekan demi untuk kelangsungan negara kita, negara Malaysia ni, berpaksikan kepada Islam yang amat murni di dunia dan amat baik sekali di akhirat kelak. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ismail bin Abdullah. Saya belajar di tingkatan 1 sesi tahun 73 lah. Sekolah menengah rendah tu ialah 73, tahun 1973 hingga 1975. Mata pelajaran agama Islam ni dulu dia merupakan mata pelajaran yang kita belajarlah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3.
Tapi di dalam peperiksaan tingkatan 3 SRP, sijil rendah pelajaran, dia bukan satu pelajaran wajib lah, dia cuma alternatif. Pelajar-pelajar calon-calon SRP itu, sijil rendah pelajaran itu, dia boleh memilih sama ada mengambil peperiksaan dalam sijil agama Islam atau pelajaran agama Islam, ataupun mengambil subjek pendidikan seni. Sistem pengajian Islam pada masa itu biasanya kita menggunakan teks lah, dan teks ini dibahagikan kepada 4 bab lah, 4 bahagian. Yang pertama ialah bahagian pertama itu bab 1 ialah bahagian Al-Quran dan hadis. Okey, bab yang kedua ialah tentang fiqh, tauhid, lepas tu yang ketiga tauhid, dan yang keempat ialah sejarah Islam. So kita belajar, kita menggunakan teks itu untuk 1 tahun. And then dari segi coverage dia okey lah, boleh diikuti oleh pelajar lah. And then sistem pengajian masa itu telah menggunakan semua buku-buku dalam tulisan Rumi. Sudah sistem tu tak ada dah dalam dah tak ada dalam tulisan Jawi, semua menggunakan tulisan Rumi. And then dia punya coverage dia ialah sesuai lah dengan pelajar masa pada tahap itu. Dan sukatan itu dia terhad lah. Kita belajar beberapa ayat secara ringkas sahaja. Biasanya kalau Quran dia ambil beberapa 1 hingga 3 ayat, and then kita cuma belajar tentang makna ayat itu sahaja dan pengajarannya. Okey, dan banyakkan itu saja. Kalau hadis, kita belajar tentang hadis, and then dia fokuskan ialah tentang maksud hadis. Dia tidak secara detail. And then ayat-ayat biasanya surah-surah yang pendek lah. Lepas tu sistem pengajaran guru pada masa itu banyak fokus kepada papan tulis saja, chalk and talk. Tidak ada sistem lain lah. Sistem-sistem lain yang seperti sekarang memang tidak ada. Cuma pengajaran itu cuma ada satu, ialah pengajaran secara papan kapur, and then yang kedua mungkin ada teknik soal jawab di kalangan guru dengan pelajar di dalam kelas. Itu pun sangat. Solat pun tidak dipraktikkan di sekolah. Kita cuma belajar, dan masa tu kemudahan surah pun tak timbul. Maksudnya guru-guru mungkin mereka solat, mungkin kita tak tahulah sebab kita masa tu belajar, tapi kemudahan sangat terhad berbanding dengan sekarang. Kesan pembelajaran itu sangat mendalam, di mana sebahagian daripada kita mendapat ilmu atau asas-asas Islam itu daripada kelas-kelas yang di sekolah, yang mereka belajar semasa di sekolah rendah dan di sekolah menengah. Sistem kajian tidak formal biasanya di kampung-kampung, biasanya dia berdasarkan kepada komuniti setempat lah. Banyak-banyak anak kita ni, dia akan belajar Al-Quran itu sama ada lepas sekolah. Sekolah dulu biasanya setengah hari lah, sampai pukul 1. Atau biasanya pelajar-pelajar daripada pukul 2 hingga petang, dia akan belajar di tempat-tempat yang ditentukan. Biasanya kelas-kelas ini dikendalikan oleh pendakwah-pendakwah bebas dah. Biasanya guru-guru di kampung-kampung, mereka mengajar tanpa mengambil apa-apa bayaran. Jadi mereka belajar ni banyak, mereka belajar Quran saja. Mereka belajar dengan belajar daripada muqaddam lah. Okey, kalau di Kelantan itu dia panggil, kita belajar Quran ni kita panggil surah kecil, baru surah besar. Surah kecil ni maksudnya ialah belajar muqaddam lah. Belajar ayat-ayat, belajar ayat-ayat lazim. Okey. Lepas tu bila baca Quran itu, bila maksud kita sebut naik surah besar, maknanya dia akan mula dengan Baqarah dan seterusnya. Okey. Berdasarkan pada pengalaman saya yang terlibat dalam dunia pendidikan lah. So kerja pendidikan ini, yang pertama sekali dia memerlukan kesabaran yang tinggi. Bila kita jadi pengajar, kita jadi pendidik, kita berhadapan dengan situasi pelanggan kita, customer kita adalah pelajar. Pelajar ni kita berhadapan dengan mereka yang berada di tahap yang berbeza. Semua pelajar ini tahap kemampuannya berbeza. So salah satu perkara yang penting ialah kita kena berhubung baik dengan pelajar, and then kena cari kaedah yang terbaik atau tanya pandangan mereka bagaimana kita menyampaikan ilmu supaya mereka dapat memahami atau faham maksud. Mungkin kita ambil masa yang panjang, ataupun kita kena memperbagaikan kaedah pengajaran.
Seperti kemudahan sekarang ialah seperti telekonferens, video ataupun penggunaan alat-alat pengajaran yang lain, buku-buku tambahan ni sangat penting. Supaya apa yang penting ialah kita memberi peluang mereka hak yang sama untuk mereka mencapai objektif pengajaran kita. Okey, terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Khairunisa binti Muhammad Fadil, tahun 6 dari Sekolah Kebangsaan Panglima Awang. Untuk subjek pendidikan Islam, saya belajar subjek akhlak, Al-Quran, Jawi, ibadah. Okey, apa yang selalu cikgu ataupun ustaz buat dalam kelas untuk pendidikan Islam? Cikgu suruh salin balik ataupun tulis dekat papan tulis. Cikgu selalu bagi latihan ataupun jawab soalan bila cikgu tanya. Salin soalan yang cikgu beri. Baca ramai-ramai, kena baca sendiri. Kawan-kawan ikut. Salin. Okey, satu minggu berapa kali mata pelajaran pendidikan Islam? 3 kali. Berapa jam tu? Setengah jam. Okey, maksudnya satu kali pertemuan tu setengah jam saja. Ustaz pernah denda ke dalam kelas pendidikan Islam? Pernah. Kalau ada kawan-kawan bising, ustaz suruh berdiri. Berapa lama tu selalunya? Sampai habis masa. Okey, suka tak semua subjek pendidikan Islam? Suka? Suka? Terima kasih. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, dengan berakhirnya temu bual tersebut, saya berharap perkongsian ini memberi manfaat kepada semua dalam mengenali dengan lebih dekat tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.